MP dakwa Agung Restu Kompol SD. Tun M dan Anwar adakan Pakatan Rahsia. UMNO dan Pakatan Harapan sepakat tolak mageran. Panas akibat didesak, Hamzah bantai MP beria nak jadi PM. PKR mendakwa ada gerakan pihak tertentu sedang cuba mendapatkan perakuan berkanun atau SD daripada ahli-ahli parlimen untuk mendapat jawatan dalam kerajaan pusat. Pengarah komunikasi PKR, Fahmi Fazil berkata, pihaknya dimaklumkan gerakan itu dilakukan beberapa ahli parlimen yang tidak memegang jawatan pemimpin utama parti mereka. PKR turut difahamkan bahawa ahli-ahli parlimen terbabit berbuat demikian dengan mendakwa kononnya mereka telah mendapat restu yang di-Pertuan Agong. Katanya dalam kenyataan itu muncul ketika Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dalam proses berkenan menerima menghadap pemimpin utama parti dalam negara. Setakat ini Agong sudah menerima menghadap beberapa daripada mereka, termasuk Presiden PKR, merangkap pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng, Presiden Warisan Muhammad Syafiee Abdal dan bekas Perdana Menteri yang juga pengerusi penaja Parti Pejuang Tanah Air Dr. Mahathir Mohamad. Isu cadangan perubahan Majlis Gerakan Negara atau Mageran sebagai cara menghadapi situasi semasa politik negara juga menjadi polemik. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan prinsip raja berperlembagaan, kata Fahmi, PKR percaya bahawa dakwaan restu itu adalah tidak benar sama sekali. Malah katanya ia merupakan percubaan jelek untuk mendapatkan habuan bagi kelompok tertentu pada ketika negara berada di dalam krisis. Tindakan tersebut adalah langkah terdesak ahli parlimen terbabit dan mereka wajar ditolak oleh rakyat, katanya. Tumpuan sekarang sepatutnya ditumpukan kepada usaha memulihkan ekonomi dan membela rakyat yang cukup terkesan akibat pandemik wabak penyakit berbahaya. PKR mengambil pendirian nama Agong tidak patut digunakan sebagai helah untuk meraih sokongan ahli-ahli parlimen. Apatah lagi apabila sokongan itu tidak menyelesaikan persoalan besar tentang hala tuju kepimpinan negara kita pada ketika ini, kata ahli parlimen Lembah Pantai itu lagi. Untuk rekod, The Vibes mendakwa ada cubaan mendapatkan sokongan ahli parlimen UMNO memberikan sokongan kepada Menteri Luar Hishamuddin Hussein untuk dijadikan calon timbalan Perdana Menteri. Memetik sumber yang tidak dinamakan portal itu juga mendakwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan berundur daripada jawatannya beberapa bulan akan datang untuk memberi laluan kepada bekas naib Presiden UMNO berkenaan. Bagaimanapun, Hishamuddin menganggap laporan tersebut sekadar kabar angin. Seperti yang dinyatakan laporan tersebut, ini adalah kabar angin dan saya tidak melayan kabar angin, capnya di Twitter. Tambah Hishamuddin lagi, semua pihak sepatutnya memberi tumpuan kepada isu wabak penyakit berbahaya dan mengukuhkan ekonomi negara. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan dia menerima panggilan telefon daripada Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam perbualan itu, Dedah Mahathir, dia dan Presiden PKR membincangkan tentang krisis semasa. Bagaimanapun dakwanya, Anwar tidak mampu mencadangkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi saya cadangkan supaya kami tulis surat kepada Agong, kata Mahathir dalam sidang media atas talian selepas menghadap Yang di-Pertuan Agong. Akhbar berbahasa Cina Xinqiu Daily melaporkan perbualan itu berlangsung pada malam 28 Mei. Mahathir kemudian berkata dia menulis surat kepada Agong untuk memohon menghadap yang dipercayainya menyumbang ke arah pertemuan baginda dengan pemimpin-pemimpin politik yang bermula sejak 9 Jun. Ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, beliau berkata baginda ada bertanya pandangannya mengenai tarikh sesuai negara mengadakan PRU15. Baginda ada bertanya sama ada pilihan raya boleh diadakan tahun depan atau bila-bila masa. Saya berkata ia berbahaya untuk diadakan sekarang. Seperti apa yang berlaku di Sabah ketika pilihan raya negeri akan ada peningkatan kes wabak penyakit berbahaya, katanya. Jelas Dr. Mahathir, negara perlu mencapai imuniti kelompok dalam pemberian pencegah wabak penyakit berbahaya sebelum PRU15 boleh diadakan. Apabila kita mencapai imuniti kelompok dengan 80% rakyat diberi pencegahan, maka agak selamat untuk mengadakan pilihan raya. Jika tidak, apa yang berlaku di Sabah akan berulang, kata pengerusi penaja Parti Pejuang itu pada sidang media dalam talian Lapo bernama. Pada pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong, Mahathir mencadangkan penubuhan sebuah badan khas seperti Majlis Gerakan Negara Mageran
diwujudkan untuk menangani cabaran dihadapi Malaysia meliputi krisis wabak-wabak penyakit berbahaya dan kesannya terhadap ekonomi, ketidakstabilan politik dan sosial. Sementara itu, Dr. Mahathir berkata, menjadi hak Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil mana-mana pemimpin politik mengikut keperluan bagi mendapatkan pandangan berkaitan keadaan semasa negara. Itu hak Agong nak jumpa dengan sesiapa. Kalau perlu jumpa dengan semua, itu keputusan baginda. Sebab alasan dipanggil menghadap itu terpulang kepada Agong. Saya tak tahu sebab apa. Mungkin nak tahu kedudukan dan pandangan daripada pemimpin-pemimpin politik ini, katanya lagi. Utamanya, kami telah mempersilahkan pada Tuanku untuk darurat tidak diteruskan selepas 1 Ogos. Kerana kemudaratannya lebih besar pada negara dan ternyata tanpa darurat pun dahulu kerajaan masih boleh menguruskan isu-isu berkaitan dengan pandemik COVID-19. UMNO telah menyampaikan hasratnya kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah agar Parlimen kembali bersidang demi memastikan sistem demokrasi negara dapat dipertahankan. Dalam masa sama, Presidennya Ahmad Zaid Hamidi memberikan bayangan bahawa dia tidak melihat keperluan untuk penubuhan Kerajaan ala Penubuhan Kerajaan ala Majlis Gerakan Negara Mageran sebagai satu keperluan buat masa ini. Bercakap kepada media selepas selesai menghadap Sultan Abdullah, kata Ahmad Zahid dalam perbincangan tersebut, dia telah menyampaikan pendirian UMNO agar pelaksanaan darurat tidak dilanjutkan selepas 1 Ogos nanti. Selain isu ekonomi yang berjejaskan mata pencarian rakyat, kemudaratannya lebih besar pada negara dan ternyata tanpa darurat pun, dahulu kerajaan masih boleh menguruskan isu berkaitan pandemik wabak penyakit berbahaya. UMNO berpendirian Parlimen wajah bersidang. Ini bagi memastikan sistem demokrasi negara dapat dipertahankan dan wujud elemen kebertanggungjawaban dan semak dan imbang dalam segala aspek berkaitan pentadbiran negara. Parlimen adalah platform penting untuk membawa suara hati rakyat, terutama berhubung isu seperti moratorium, kenaikan harga barang, bantuan seperti ICNA 2.0 dan Air Lestari 2.0 yang seharusnya tidak hanya memberi manfaat kepada golongan B40 tetapi juga kelas ekonomi lain yang terjejas, katanya. Sidang Parlimen kini digantung ekoran pelaksanaan darurat bagi menangani wabak penyakit berbahaya dari 11 Januari hingga 1 Ogos nanti, tertakluk pada perubahan dan kemungkinan untuk dilanjutkan. Isu darurat dan Parlimen adalah isu yang dibangkitkan oleh rata-rata pemimpin parti yang bertemu Agong sejak 2 hari lalu. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mendedahkan dia ada mencadangkan penubuhan kerajaan ala Mageran pada tahun 1969 semasa menghadap Agong. Cadangan pengerusi penaja Parti Pejuang itu ditolak Pakatan Harapan. Sebaliknya, mereka menggesa penguatkuasaan darurat ditamatkan dan Parlimen kembali bersidang. Kata mereka, penyelesaian kepada masalah rakyat akibat isu wabak penyakit berbahaya dan masalah politik adalah melalui jalan demokrasi yang berfungsi dengan baik seperti ruang terbaik mendengar suara rakyat. Ditanya apakah isu Mageran turut timbul dalam pertemuannya dengan Agong, Ahmad Zahid menafikannya. Kita tak bincangkan soal itu dan saya rasakan bahawa perkara itu adalah salah satu daripada keadaan norma yang di luar daripada apa yang sedia ada. Kerana darurat patutnya sudah mencakupi soal-soal yang dikatakan boleh ditangani Mageran, tapi ia telah digunakan untuk mencapai tujuan lain, katanya lagi. Semua pihak yang menggesa supaya Parlimen dibuka diharap bersabar dan menunggu sehingga September atau Oktober selepas negara mencapai imuniti kelompok, kata Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Beliau berkata demikian ketika mengulas cadangan sesetengah pihak agar pembukaan semula Parlimen dibuat secara hybrid. Setiausaha Agong Bersatu itu berkata, Kerajaan Perikatan Nasional tidak takut dengan pembukaan semula Parlimen. Sabar sekejap, sekarang kita ada program pencegahan. Menjelang September atau Oktober, kita akan sampai matlamat kita. Kemudian bukalah. Anda nak bertumbuk, nak buat apa dalam Parlimen? Anda media, beritahu semua orang, khususnya ahli politik yang beria-ia sangat hendak jadi Perdana Menteri itu agar bersabar untuk 3 bulan lagi, kata beliau menurut laporan Sinar Harian. Hamzah turut meminta pihak pembangkang bersabar sehingga negara mencapai imuniti kelompok. Anda sudah ada nombor dan serang, masa itu tidak mengapa sebab kita sudah ada imuniti kelompok. Yang sekarang ini tiba-tiba nak buat untuk apa? Soal beliau. Ahli Parlimen Larut itu berkata, jika sidang Parlimen dilaksanakan secara hybrid, perkara pertama perlu dibuat adalah mengenai perintah tetap atau standing order. Perintah tetap Parlimen hybrid macam mana? Kena duduk berbincang bagi membuat perintah tetap Parlimen hybrid dulu. Berapa lama ia akan mengambil masa? 2 minggu? Tak cukup.
tambah beliau. Beliau juga menarik perhatian kepada jumlah orang yang perlu diuruskan sekiranya parlimen bersidang. Ada lebih 200 ahli parlimen kalau setiap seorang bawa pegawai mereka. Sudah lebih 400 orang. Pegawai di parlimen sahaja ada 300 orang katanya. Dan menambah, itu tidak termasuk pemandu dan kaki tangan sokongan. Jumlahnya akan cecah 1,000 orang kalau kita buka parlimen dan bersidang dari pagi sampai 6 petang setiap Isnin sehingga Khamis. Kita beri ruang kepada wabak penyakit berbahaya menyerang kita.